rumah ngaji barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tamunya bersyukur rapat kita bersama-sama lagi pada petang ini di setiap hari pukul 5.30 petang di program Glasgow berkuliah. Hari ini kita sambung lagi cerita tentang tauhid. Dan kami di Glasgow ni baru pukul 10.30 pagi. Dan cuacanya sejuk, sekitar 6 ataupun 7 darjah Celsius. Ni yang pakai macam ni. Tak mahu banyak lah. Pakai macam orang nak pergi mana ya? Gitu. Baik. Kita bersama lagi dalam kelas Glasgow berkuliah ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang join ataupun yang like ataupun yang share ataupun yang bersama-sama dalam program ini. Lama ke sekejap ke itu tak ada masalah. Yang pentingnya bersama-sama dengan Rumah Ngaji Barakah dan saya Ustaz Suhardiman sekarang ini sedang berterus langsung daripada Glasgow. Dan insya-Allah kita sambung cerita tentang tauhid ataupun beriman, rukun iman ni. Jadi kita ulang sikit. Itu apa itu akidah dan apakah kepentingan akidah ni. Yang bahawa akidah itu adalah merupakan keyakinan dan keimanan kepada rukun iman yang mantap. Gitu. Keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman. Bukan terhadap satu je, terhadap rukun iman, terhadap rukun-rukun iman. Rukun iman tu banyak kan, ada 6. Dan juga perkara yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Sebab itu adalah Al-Quran sebut zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang beriman allazi yu'minuna bil ghaibi. Yang beriman dengan perkara yang gaib. Yang gaib kan, yang gaib maknanya tak nampak. Kita tak nampak tapi benda tu ada. Beriman dengan benda yang tak nampak tapi dia ada. Contohnya benda yang gaib itu ialah yang kita dengar tapi kita tak nampak. Sekarang ni kita dengar adanya syurga dan neraka. Kan? Syurga dan neraka. Adanya adanya seksa kubur, kan? Alam barzah. Senang cerita hari akhirat lah. Hari akhirat. Tu sebenarnya itulah dia perkara yang perlu kita beriman. Kita kena beriman dengan semua perkara tu. Barulah kita namanya beriman. Kita beriman beriman tu iman yang benar dan yang mantap. Benar dan mantap, keimanan yang mantap. Jadi apabila kita beriman ni, kita kena beriman sebenar-benarnya kerana akidah ni merupakan kehidupan kita dalam seharian 24 jam. Beriman ni dia kena 24 jam setiap hari. Bukan pagi beriman, petang beriman, malam tak, malam beriman, pagi tak apa tak. Dia mesti 24 jam. Tidak ada tinggal walaupun 1 saat. Waalaikumsalam. Selamat petang di Malaysia insya-Allah. Walaupun 1 saat tak boleh tinggal. Dia beriman ni 24 jam, 7 hari, seminggu, 12 bulan, setahun. Kalau hidup 60 tahun, 60 tahun lah. Gitu. Tak adalah maknanya macam semayang contohnya. Semayang lepas subuh ke, tak ada dah. Tak semayang dah. Puasa bulan Ramadannya, boleh tak Ramadan dah tak wajib puasa dah. Tapi beriman ni setiap detik. Tak ada pilihan. Setiap detik kena beriman dan mantap. Jadi dia akan menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Kalau kita beriman, maka kita akan jadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya beriman. Jadi orang beriman. Jadi Islam, iman tu tak boleh lari. Dia ada 3 perkara.
3. Islam, iman, ihsan. Tak boleh tinggal 3 perkara ni. Kalau tinggal salah satu ni, maknanya tak mantap lah kita punya agama. Jadi agama ni dia 3. Islam, iman, ihsan. Jadi Islam, kita cerita tentang rukun Islam. Jadi kita ada kelas fiqh. Islam ni kita cerita tentang fiqh, hukum hakam. Apa hukum ini, apa hukum ini dan sebagainya. Hukum belajar apa cerita. Kan hukum buat live ni apa cerita. Jadi hukum. Jadi apa ni, iman pula dia tak ada apa, dia percaya je. Macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan. Apa yang Nabi bawa semua betul. Betul. Ya, percaya. Tak ada ragu-ragu, tak ada argue, tak ada ya ke tidak, tak ada. Jadi nak sebut bahawa nak tak nak kita kena beriman 24 jam. Percaya. Percaya saja-saja. Tapi dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bukan siapa-siapa. Selain daripada bukan Nabi Muhammad, tak boleh. Nabi Muhammad SAW saja. Jadi kita akan menjadi seorang Islam yang sejati. Yang benar-benar Muslim. Dan menjadi sebab utama kita ni dicipta oleh Allah SWT. Menjadi sebab utama kita ni dicipta oleh Ta'ala. Itu sebab kita beriman. Sebab Allah Ta'ala kata bahawa dia jadikan kita ni hanya beribadat kepada dia. Nak ibadat je. Hanya kita beribadat kepada dia 24 jam. 24 jam beribadat. Tidur pun beribadat. Sahaja aku tidur kerana Allah Ta'ala. Tak. Kadang-kadang kita taklah niat gitu. Maknanya kita sebelum tidur tu baca bismillah, baca Fatihah, baca Quran Habis Falak, itu kan. Maknanya kita ingat ke Allah Subhanahu Taala. Tu. Menjadi sebab kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita dapat lari. Duk mana lah, duk Malaysia ke Jepun ke, duk Glasgow tu, Tuhan kita sama. Ni kadang-kadang Malaysia bukan main warak lagi, sampai keluar negara dah boleh buat perangai. Lupa dah tata susila, lupa dah hukum hakam, lupa dah kewajipan. Jadi itu namanya beriman kepada tempat. Dekat Mekah, dekat Masjid Haram bukan main lagi, semayang tak berhenti. Kan? Semayang tak berhenti. Dekat Madinah, pergilah Raudah dan sebagainya. Tapi balik je semula daripada Mekah Madinah, dah ngisau rokok balik, main catur semula. Kan? Jadi macam mana gitu? Sebab tu nak sebab bahawa beriman ni dia tak bergantung kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala larang di Malaysia, maka Allah Taala larang juga di Glasgow. Apa yang Allah Taala suruh di Malaysia, maka Allah Taala suruh juga di Glasgow. Sama je. Kalau semayang di Malaysia kena semayang, di Glasgow pun kena semayang. Kalau di Malaysia kena tutup aurat, di Glasgow pun kena tutup aurat. Di mana-mana saja. Kan? Tapi kita ni gitulah gayanya. Kadang-kadang kita ni rasa kita beriman, tapi amalan kita tu nampaknya tidak begitu mantap iman kita. Tu kata tadi bahawa iman ni 24 jam. Tak seperti ibadat lain. Ibadat lain. Namun bila kita sebut ibadat lain tu, sebut bahawa ibadat itu juga kena 24 jam. Maksudnya bukan 24 jam tu kita semayang tak berhenti. Maknanya kita nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bila kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ibadat itu namanya. Walaupun kita tak buat apa-apa. Contohnya kan, habis main subuh duduk senyap je kan. Senyap je. Jadi dia tak buat apa-apa, tapi habis semayang je, pergi ngata ke orang, pergi ngasuh orang, gitu gini, ya kan. Jadi nak sebut bahawa itu beriman. Dan beriman ini juga penting kerana boleh kita membenteng diri kita daripada perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang syirik. Sebab tu syirik itu lawannya iman. Maka sebab itulah kita kena beriman. Kena beriman. Takut syirik, na'udzubillah. Percaya kepada Allah Ta'ala, tapi pergi juga berpawang kan. Guni ke ilmu hitam ni, santau-santau apa buat juga. Nak lawa pakai susuk, nak lari kedai macam-macam lah. Kan? Jadi itu tak kena lah. Kalau gitu tak kena. Maaf. Ada sedikit kesilapan teknik. Sorry ya.
Allahumma salli alaihi wasallam. Allahu akbar. Minta maaf banyak-banyak. Siapa penting ini. Baik. Baik. Kemudian beriman ni juga syarat untuk amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Syarat amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah kita beriman. Contoh, ramai kita dengar baru ni, atau mana-mana sahaja, si Polan bin Polan, contoh Robert Kwok ke kan, siapa-siapalah, Lin Chong Wei ke, dia berderma. Kita dengar cerita bagaimana Steve Jobs kan, Bill Gates kan, dia derma. Dia derma kepada masyarakat dia, kepada rumah-rumah ibadat dia, kepada rumah-rumah anak yang dan sebagainya. Banyak. Dia derma bukan sikit-sikit macam kita RM1, RM2 je. Di masjid RM1, RM2, RM1, dia juta-juta derma. Tapi oleh kerana dia tak ada beriman, amalan dia tu tak diterima sebagai satu amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena ingat. Lepas tu kita kena beriman. Segala kerja buat baik kita akan diterima oleh Allah Ta'ala sekiranya kita beriman. Sekiranya kita beriman. Jadi iman ni yang benteng daripada kita melakukan perkara khurafat dan syirik. Dan amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala ialah hanya orang-orang yang beriman. Kemudian beriman ni juga menentukan kita untuk bahagia ke derita di akhirat besok. Bahagia ke derita. Sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Jadi selalu saya sebut di mana-mana bahawa saya lah, orang lain mungkin dia dapat lain kan saya. 3 syarat untuk masuk syurga. 3 syarat untuk masuk syurga. Yang pertama, kita kena bertaubat. Yang pertama kita kena bertaubat. Naklah kita sentiasa bertaubat. Moga-moga dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka kita masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga ni tak ada dosa. Kan? Maka sebab itu kita dalam bertaubat. Hanya dengan bertaubat, dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata bahawa naklah kalau nak diampunkan dosa, maka naklah kita bertaubat. Maka kita bertaubatlah. Kita fikir, ya Allah Tuhanku, selama ni aku suka buat itu, aku suka buat ini. Sebut apa yang kita buat tu. Aku suka tipu orang, aku suka main-main ke orang, aku suka ngina ke orang, aku macam-macam kan. Aku fitnah orang sebagainya. Ya Allah, aku bertaubat, tak nak buat dah. Minta tolong Allah Ta'ala, maafkan aku ni. Kan bertaubat. Dulu pun nak mencuri, tak nak mencuri dah. Dulu selalu ngata tak mau dah. Tu bertaubat. Sama yang pertama, kena bertaubat. Dulu aku tak kerja sembahyang, puasa, pemalas, aurat, betul-betul terdedau, bertaubat dah. Taubat yang Ta'ala aku tak nak buat dah benda tu. Kalau dulu aku tinggalkan sembahyang, aku akan buat sembahyang. Kalau aku dulu tutup aurat, aku tutup aurat. Kalau aku dulu malas puasa, aku nak puasa sekarang. Kita bertaubat. Kita bertaubat. Yang kedua, kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Kerana masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan kita. Kerana amalan kita ni kecil sangat. Ya. Sembahyang 5 minit sehari. 5 minit sekali sembahyang 5 minit. 5 minit. Subuh 5 minit. Contohnya Zuhur 10 minit. Asar 10 minit. Barulah 30 minit. Baru 30 minit. Lepas tu Maghrib kan 5 minit pula. Isyak 10 minit. Barulah 40. Tak sampai sejam. 1 jam pun tak sampai kita sembahyang sehari. Kita tengok Facebook. Kita tengok Facebook berapa minit sehari. Kita tengok Facebook berapa minit sehari. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu Facebook. Ya Encik Muhammad Sabri, waalaikumsalam. Kita setengah cerita tentang not speaking pula. Tak safe speakingnya. Okey, tak apa, tak speaking boleh. Sini pun ramai orang Melayu. Orang Glasgow ni, insya-Allah Cik Muhammad Sabri, bahasa dia sangat ledok Inggerisnya. Nanti kita cerita tentang bahasa dia. Tak apa, ni kita nak cerita tentang cerita tauhid ni, bukan kita nak speaking. Insya-Allah kita akan buat. Baik. Jadi nak sebut bahawa penentu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat
penentu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hanya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu tak adalah tuan-tuan dan puan. Jadi kita masuk syurga tadi dengan rahmat Allah Taala. Bukan dengan kita punya amalan. Sebab amalan kita lah banyak mana amalan kita kan. Sehari saya sebut tadi bahawa kita semayang barulah kita kata 1 jam sehari, 60 minit. Tapi kita tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok bola, tengok TV, bola dah tentu 2 jam. Kan? Kalau kita tengok lagi cerita Hindustan, tengok lagi cerita Korea, habis kita. Jadi nak sebut bahawa susahlah kita kalau kita tak beriman. Susah kita tak beriman. Jadi tak nak kita kena beriman. By hook or by crook kita kena beriman. Sikit banyak nombor 2. Yang ketiga, boleh masuk syurga ni dengan sebab kita, na'udzubillah, dimasukkan dalam neraka dulu. Masuk dalam neraka dulu. Kan? Masuk dalam neraka dulu. Jadi nak beriman ni tak payah guna duit. Tak payah guna harta. Dia guna hati je. Kan? Lepas tu terserahlah pada dia masing-masing. Dia nak beriman ke tak. Jadi nak beriman ni tak perlu apa-apa. Tak kena bayar. Tak perlu bayar, tak perlu cas, tak perlu isi borang, tak perlu apa, tak apalah. Diri sendiri je. Di mana-mana saja, tak perlu di masjid, tak perlu di rumah, tak semesti gitu. Di mana-mana saja boleh kita beriman. Di pasar boleh, kan? Di sekolah boleh, di masjid boleh. Sebab tu kita sebut awal tadi. Syurga dan neraka ni perkara gaib. Kita sebut tadi kan, beriman dengan perkara yang gaib. Syurga ni perkara gaib. Maknanya kalau kita tak percaya, tak beriman lah. Kita kata best ke tak best syurga, sedap ke tak sedap syurga, itu kita punya yakin lah. Kalau kita yakin syurga tu bagus, sedap, hebat, best, kita mesti kejar benda tu best. Kita mesti dapat benda terbaik. Macam ni orang kejar duit, kejar pangkat, kejar harta, kan? Bekerja siang malam bekerja nak dapatkan duit berjuta-juta tu. Siang malam bukan buat duduk rumah, tak ada, mesti kerjanya. Dia yakin betul Mas tu boleh beri kebahagiaan pada dia, maka dia carilah siang malam, tak kira dapat cara mana pun, curi ke, rompak ke, rasuah ke, tipu ke, itu punya pasal. Yang penting dia dapat. Akhirnya dia dapat duit tu. Baik, duit tu bahagia tak bahagia, itu pun apa masing-masing lah. Begitu dengan syurga. Kalau kita yakin syurga tu betul-betul memberi satu kebahagiaan yang hakiki kepada kita, maka kita kejar lah. Kalau kita tak percaya, tak ada masalah. Bukan paksa, cuma nak bagi tahu je ni. Hanya nak bagi tahu saja bahawa kita besok kalau tak beriman, maka akan menjadi masalah kita pada hari yang sebut tadi, perkara gaib. Perkara gaib. Kan, tak percaya tak ada masalah. Nak guna duit ke tak guna duit tu tak ada masalah. Yang pentingnya ialah bahawa kita nak tak nak mesti mati, dan mati itulah yang akan menentukan kita. Kan, menentukan kita besok. Semasa kita beriman, ketika kita hidup. Baik, yang ketiga ni masuk neraka dulu. Tetapi kalau orang kafir, dia syirik, dia khurafat, dia terus masuk neraka. Tak ada peluang dia masuk syurga. Tetapi kalau orang beriman, walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, dia mencuri, minum arak sebagainya, tapi dia memang beriman, dia yakin Allah Ta'ala itu Tuhan dan sebagainya, maka dosa dia banyak, dia tak layak masuk syurga. Boleh masuk syurga, tetapi dia kena masuk neraka dulu. Habis dosa dia dicuci dalam neraka. Neraka itulah tempat menyuci dosa yang melayakkan dia masuk syurga. Cuci dalam neraka. Orang kata teruk ke neraka tu, wallahu a'lam. Kalau kita yakin neraka tu tempat yang dahsyat, yang teruk, tempat azab, maka kita kena jauh, lari daripada dia. Macam hari ni, kalau berlaku satu bencana alam, banjir ke, ribut dan sebagainya, kalau datang, kita larilah. Kalau kita yakin benda tu boleh memudaratkan kita, kan? Kalau kita kata ya benda racun ni, kalau kita minum akan menjadi musnah, akan kita jadi mudarat, akan sakit, mati dan sebagainya, maka kita tak minum. Sebab tu kita tak minum racun, sebab kita yakin bahawa racun itu akan memudaratkan kita. Tapi ada kalau orang tak percaya, dia minum juga. Gitu. Ramai orang tak percaya kan. Contohnya arak. Orang kata arak tak minum, dia mabuk. Minum juga. Yes. Up to you lah. Itu bergantung kepada kita lah. Nak percaya tak percaya itu, kita tak ada kepastian. Cuma nak bagi tahu. Tak percaya pun tak apa.
Apa yang saya cakap ni tu tanggung sendirilah. Tak ada masalah. Sebab kita hanya sebagai pemberitahu. Ad-din nasihat, agama nasihat. Jadi apa? Jadi dengan beriman tadi menentukan kehidupan kita bahagia ataupun tidak di akhirat. Nak percaya, tak percaya, pulang kepada masing-masing. Tapi disebutkan di sini bahawa tak ada pilihan. Maka apabila tak ada pilihan, maka wajiblah kita beriman dengan mantap dan apa dia? Mantap dan percaya pada semua rukun iman dan perkara-perkara yang gaib. Okey. Kemudian yang paling penting sekali tunjang kekuatan umat Islam dan negara Islam. Bukan umat Islam saja, dan negara Islam. Hari ini kita berhadapan dengan suatu peristiwa ataupun suatu keadaan di mana umat Islam di Palestin berperang dengan Israel. Sekarang ni tengah berperang. Israel dengan segala kekuatan senjata fizikal dia. Jadi umat Islam dia berperang dengan bukan saja dengan kekuatan senjata fizikal, tetapi juga dengan secara spiritual. Dan insyaAllah kami dalam lepas Zuhur nanti di Glasgow ni juga nak buat sedikit demonstrasi. Bukan sedikit lah, buat demonstrasi betul lah. Memberi sokongan kepada penduduk Palestin yang telah dijarah oleh Israel. Yang menariknya tuan-tuan dan puan, yang menariknya ialah yang menjadi organizer kepada demonstrasi ni bukan orang Islam. Orang bukan Islam. Maknanya semua orang mahu kepada kebaikan. Tak kira Islam ataupun tak Islam. Semua orang mahu kepada kebenaran. Semua orang nak keadilan. Tak kira siapa. Kan? Sebab kita fitrah ni nak baik. Semua orang nak baik. Dia tak nak diganggu, dia tak nak dikacau, dia tak nak apa-apakan. Semua nak bahagia, tenang, damai, selamat kan. Jadi insyaAllah kami juga akan buat ni di Glasgow ni insyaAllah. Tapi cuaca 2-3 hari ni tidak begitu cantik. Dengan ributnya, dengan hujannya, dengan cuaca sejuknya. Tapi walau bagaimanapun insyaAllah kita akan lawan dengan iman. Itu dah spiritual. Kita doa. Doa itu senjata orang beriman. Jadi kita berdoa juga. Tuan-tuan di Malaysia berdoa, kami daripada Glasgow pun berdoa. Semoga Allah Ta'ala beri kemenangan, beri keselamatan, kesejahteraan kepada saudara kita di Palestin. Tu dia. Baik. Jadi itu sangat penting. Jadi itulah pentingnya akidah. Kita ulang balik. Penting akidah apa? Membentuk jati diri sebagai Muslim yang sejati. Dengan beriman tadi, kita akan menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya, yang betul-betul Islam. Yang kedua, menjadi sebab tujuan kita ni diciptakan oleh Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala cipta kita ni supaya kita beriman kepada Dia. Dia beriman. Kita ni mesti ada pencipta dia. Macam kita lah, kalau kita cipta pen. Kan, kita cipta pen. Pen ni, kita cipta dia untuk membuat dia boleh menulis, mencatat. Dengan sebab catatan itu kita faham. Tapi tiba-tiba pen ini ataupun kita beli pen ni tak boleh tulis. Beli mahal-mahal RM20, RM30, RM40, RM100. Bawa balik rumah nak tulis tak boleh. Nak tulis tak boleh. Kita buat apa dengan pen ni? Tentu kita buang. Kan? Buang mana? Tong sampah. Tong sampah tu tempat bagus ke tempat tak bagus? Tong sampah tu tempat baik ke tempat tak baik? Kan? Maka begitu kita. Allah Ta'ala dijadikan kita ni untuk sembah Dia. Untuk beriman kepada Dia. Jadi apabila kita lahir saja, tak beriman dengan Dia, kan? Tak beribadat kepada Dia, dia campak kita dalam neraka. Neraka tu macam tong sampah lah. Tempat yang tak baik. Nasib lah. Maka sebab itu menjadi punca sebab kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni sebenarnya Dia nak memasukkan kita ke dalam syurga. Tapi dengan syarat beriman dan beramal. Kan? Beriman dan beramal. Barulah balik masuk syurga. Tapi kalau kita tak malas beramal, jangan lupa beramal juga sedaya upaya. Dan sebelum itu naklah kita bertaubat.
Yang ketiga, supaya kita tidak syirik dan supaya kita tidak khurafat, percaya benda pelik-peliknya, hantu, syaitan, iblis dan sebagainya. Kan? Maka sebab itu kita nak sentiasa beriman 24 jam di mana-mana saja. Sama ada di Temerloh, Kuala Lumpur, Kota Baru, Penang, Malaysia, ataupun di Glasgow. Macam saya sekarang ni dekat Glasgow. Dekat Glasgow. Jadi saya berkuliah ni dekat Glasgow. Jadi setiap hari pukul 5.30 petang kita berkuliah. Itu namanya Glasgow berkuliah tu. Tajuknya tu. Glasgow berkuliah. Baik. Kemudian syarat amalan kita diterima Allah Ta'ala. Tadi. Orang kafir, dia berderma. Tak terima dia walaupun banyak. Kita walaupun derma RM1, insya-Allah Allah Ta'ala terima amalan kita sebagai amalan soleh. Dan penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kita akan bahagia dengan sebab kita beriman. Dan yang paling penting sekali, kita bahagia di akhirat. Dan yang keenam merupakan tunjang kekuatan umat Islam. Bukan saja umat Islam, tapi negara Islam. Tapi sekarang ni di mana duduknya negara Islam? Sekarang ni Palestin. Palestin sekarang ni diserang oleh Israel. Ditembak, dibom. Dan hari-hari kita dengar orang Palestin dibunuh, ditembak, rumahnya dibom dan sebagainya. Mana negara yang nak selamatkan dia? Mana satu negara Islam yang boleh selamatkan dia? Arab Saudi? Tak juga. Mesir? Tak ada. Indonesia? Malaysia pun sama? Tak ada. Kita katalah kita negara Islam, tapi kita tak mampu. Takut. Kan? Orang mula kata tak cekak nak lawan Israel ni. Jadi kita doa, ya Allah ya Tuhanku. Doa lah boleh. Tak apalah, sekurang-kurangnya doa. Jangan sekali-kali kita tidak mendoakan kepada saudara kita di Palestin ini. Kerana kita tak mampu nak lawan, tak mampu nak kita bersama, maka kita doa. Kita katalah bahawa Israel ini melakukan kejahatan, kemungkaran. Seperti Nabi kata bahawa barang siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Kan? Cakap. Ni lagi demonstrasi ni. Nak khabar ke Israel itu, awak ni jahat, zalim, kesian kat orang. Jangan renti kalau buat benda jahat gini. Tak mampu juga. Dalam hati doa, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah sahabat-sahabat aku, saudara mara aku, kan. Ni saudara Islam kita ni. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam tu bersaudara. Maknanya yang pergi bunuh, yang ditembak, yang dibom Israel, Palestin tu ialah saudara kita. Macam adik-adik kita, saudara. Dia tu saudara aku tu. Siang kita nampak dia susah, kita pergi tolong dia. Kan? Kita pergi tolong dia. Begitu juga dengan Palestin ni. Dia adalah merupakan saudara kita. Jadi kita minta tolonglah semua sekali. Kalau ada simpati dan sebagainya, kita zahirkan simpati kita itu dalam apa kemampuan kita. Kalau kita mampu simpati itu dengan duit, dengan harta, kita derma, kita sedekah. Kerana ramai pungut derma ni. Tapi kena hati-hati. Jangan kena scammer pula. Nak orang kutip derma tapi tak dapat ke Palestin. Semua orang sekarang ni nak kutip derma, kan? Kutip derma. Tak apa. Mana kalau kita mampu dengan duit. Kita tak mampu dengan duit, kita dengan tenaga, dengan demonstrasi. Pergi demonstrasi. Mana-mana demonstrasi kita zahirkan bahawa kita tak suka kepada kekejaman, kezaliman, kejahatan ni. Kita tak suka. Ataupun kita berdoa. Jangan lupa, setiap kali semayang, lepas semayang kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, beri keamanan kepada saudara kita di Palestin. Kalau mereka itu dianiayai, dizalimi, beri kekuatan untuk lawan balik kezaliman. Kita pun merintih kepada Allah, ya Allah, aku ni tak mampu, tak ada kekuatan, ya hanya aku mampu ialah dengan berdoa. Okey, insya-Allah. Maka sebab itu jangan lupa berdoa. Dan kalau mampu dan boleh dibenarkan, pergilah. Kan? Tapi sekarang kita nak pergi pun tak lepas. Bukan saja halangan kita tak mampu, tapi halangan-halangan lain. Dengan visanya, dengan kapal terbangnya, dengan pengangkutan dan sebagainya, kan. Takkan nak pergi togel je. Mesti ada benda peralatan, kelengkapan dan sebagainya. Tujuannya, barulah kita boleh berperang dengan Israel. Tapi setakat ini yang kita mampu buat, iaitu kita demonstrasi,
kita berderma dan kita berdoa dan pula lain-lain yang boleh kita buat. Sampai situ dulu pada petang ini insya-Allah. Besok kita jumpa lagi pada pukul 5.30 juga, jika diizinkan Allah Taala, dan insya-Allah moga-moga pada hari ini Allah Taala beri kebaikan kepada kita, memberkati kehidupan kita, mempermudahkan segala urusan hidup kita, memberi kebahagiaan kepada kita, memurahkan rezeki kita. Allah Taala memakbulkan semua doa dan permintaan kita, serta Allah Taala memaafkan dosa-dosa kita. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan semuanya dimasukkan oleh Allah Taala dalam syurga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah disampaikan oleh Ustaz Suhardiman bin Mu'til Lazin, pengasas Rumah Ngaji Barokah. Rumah Ngaji Barokah.